Selamat pagi dan salam sejahtera. Cetusan berakah buat penerajuk acara Saf Kehakiman Intelektual Berkarisma. Seterusnya, sidang hadirin warga dewan berwibawa. Salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, semasa membentangkan belanjawan pada tahun 2009, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah menyatakan misi pentadbirannya untuk menggerakkan Malaysia ke arah yang lebih maju, bersatu padu dan keadilan sosial dengan standard hidup yang tinggi untuk seluruh rakyat. Bagi mencapai hasrat mulia tersebut, pihak kerajaan telah melancarkan program transformasi kerajaan yang mempunyai 6 keberhasilan utama negara atau NKRA. Aspek ketiga NKRA adalah untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar. Persoalannya, mengapa pendidikan menjadi penting dalam mentransformasikan negara? Tidak lain tidak bukan, hal ini kerana pendidikan menjadi senjata paling ampuh dalam menjana mobiliti sosial rakyat. Bertitik tolak daripada kesedaran tersebut, maka saya berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan hari ini bagi menyampaikan sebuah pidato yang bermanduk pendidikan cemerlang negara terbilang. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, menurut Abdul Syukur Abdullah 1998, pendidikan cemerlang ialah pendidikan yang mencapai tahap terbaik, bermutu dan terunggul dalam semua bidang berkaitan akademik, sahsiah dan kokurikulum. Sementara frasa negara terbilang boleh ditarifkan sebagai negara yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa dan mampu mencapai keseimbangan dalam segala aspek termasuk ekonomi, sosial maupun politik. Oleh yang demikian, pendidikan cemerlang negara terbilang boleh saya rumuskan sebagai pendidikan yang berkualiti dan bersepadu mampu meronjakkan negara di mata dunia dan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Hadirin warga pendidik sekalian, ayo kita mulakan rentak dengan gagasan bicara saya yang pertama, iaitu pendidikan berintegriti negara dijulang. Integriti membawa maksud nilai kejujuran dan kepribadian yang luhur menjadikan negara dipandang hebat dan mulia oleh seantero dunia. Masyarakat pendidik yang memahami nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi amalan bagi membentuk pendidikan cemerlang. Melalui pendidikan yang berintegriti, nilai-nilai kemanusiaan sejagat diterapkan, maka melaluinya rasuah dan jenayah kola putih diterapkan keburukannya dalam minda pelajar. Amalan budi bahasa dan nilai murni sejagat diterapkan dengan penuh sedar. Walhasilnya, generasi yang dilahirkan menerusi sistem pendidikan yang berintegriti ialah generasi yang kental jiwanya, murni alatnya, sempurna pula mindanya. Saya bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia yang menekankan aspek ini lewat falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi tunjang pendidikan negara kita. Hasil pendidikan yang berintegriti ini menyaksikan Gus Azhar Abdul Razak yang merupakan bekas tentera telah berjaya menjadi antara usahawan yang berjaya. Beliau berjaya menubuhkan sebuah syarikat perusahaan feri terbesar di Malaysia, iaitu JMB Tratek. Kejayaan syarikat beliau juga telah memperkenalkan satu destinasi menarik Malaysia seperti Langkawi pada peringkat global. Contoh ini menunjukkan kepada kita bahawa pendidikan berintegriti menjulang nama negara di peringkat antarabangsa. Sidang hadirin warga intelektual, beralih pula kepada rentas bicara saya yang kedua, pendidikan kreatif dan inovatif negara produktif. Saban tahun kita melihat betapa besarnya peruntukan yang diagihkan oleh kerajaan terhadap institusi pendidikan dalam usaha memantapkan lagi medan pendidikan negara, seterusnya berjaya melahirkan modal insan yang bakal menerajui negara. Hal ini kerana dalam dunia yang penuh cabaran ini, seseorang individu perlu mengolah sesuatu yang baru, segar
berdasarkan pengetahuan yang ada. Itulah dominan yang ingin dibentuk dalam modal insan hari ini. Maka tidak heranlah pada setiap tahun Kementerian Pelajaran Malaysia telah membelanjakan jutaan ringgit bagi meningkatkan aspek kreativiti dan inovasi dalam dunia pendidikan. Selain pertandingan sains dan penulisan kreatif dalam kalangan pelajar, anugerah guru inovatif saban tahun juga diadakan. Hasilnya, apabila guru dan pelajar sama-sama menunjukkan kekreatifan dan inovatif, maka produktiviti negara akan meningkat. Lihat sahaja saudara Najmil Faiz Muhammad Aris, pelajar PhD dalam bidang nanoteknologi di Universiti Metropolitan di Leeds, yang sebelum ini mendapat perhatian media Malaysia kerana kejayaan beliau mengharumkan nama menerusi pembentangan tesisnya di Parlimen Britain pada tahun 2005. Insan yang kreatif dan inovatif inilah yang akan memacukan kepesatan negara Malaysia agar berjaya mengharungi arus globalisasi yang melanda. Seharusnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Sidang Dewan Warga Kemasyarakatan. Selanjutnya, kita beralih pula kepada mendalam fikir saya yang ketiga. Pendidikan berkualiti sosial sejahtera. Menurut Husin Mahmud dalam bukunya Kepimpinan dan Kebekasanan Sekolah, pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang berjaya menggabung jalinkan 4 aspek utama falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Apabila keempat-empat aspek ini digabungkan, maka pendidikan akan berjaya melahirkan pelajar yang berjaya mengikut bakat dan potensi diri masing-masing. Dengan itu, negara kita tidak akan ketandusan pekerja mahir, separa mahir dan profesional. Natijahnya, tiada lagi pengangguran dalam kalangan rakyat. Perkara ini terbukti melalui usaha kerajaan yang menubuhkan pelbagai institusi pendidikan daripada prasekolah hingga ke universiti, daripada institusi kemahiran asas sehingga ke kemahiran berimpak tinggi. Hasilnya, kita diberitakan pengangguran rakyat negara kita berada pada terendah di seluruh dunia, iaitu hanya sekitar 4% sahaja. Bukankah sudah terang lagi bersuluh pendidikan berkualiti menjana kesejahteraan sosial? Sidang hadirin warga budiman, saya ingin mengajak sidang dewan berfikir sejenak. Bayangkan apa yang akan terjadi sekiranya pendidikan kita abaikan. Apakah yang akan terjadi kepada negara kita? Sudah pasti ekonomi negara kita ranam, masyarakat bertelanggah sesama sendiri dan pentadbiran negara kucak-kacir. Walhasilnya, saya menyeru kepada rakan-rakan dan sidang hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memperhebatkan pencapaian negara dengan bersungguh-sungguh dalam pelajaran kita. Jangan kita abaikan hasrat dan niat suci para pemimpin negara. Ingatlah, kejatuhan Tamadun Melaka bukan sahaja oleh rakyatnya yang berpecah belah, bahkan yang lebih utama kerana rakyatnya lebih mengutamakan nafsu daripada pendidikan dan tuntutan minda. Jadi, adakah ingin kita lihat negara kita mundur dari pendidikan yang terabai? Tepuk dada, tanya selera. Sekian, terima kasih.